Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan pendengar. Kali ini kita akan bincangkan pula mengenai dua perkara ini, iaitu operation on function dan juga composite function, ya. Operasi ke atas fungsi dan juga fungsi gubahan. Okey. So kita pergi kepada perkara yang pertama kat sini. So, untuk operasi ke atas fungsi, dia melibatkan mainly 3 perkara. Ya, yang pertama sekali adalah operasi penambahan dan penolakan, dan yang kedua adalah operasi pendaraban, dan yang ketiga adalah operasi pembahagian. Jadi, apabila kita ingin melakukan operasi ke atas fungsi ini, kita sebenarnya melakukan operasi seperti biasa. Kalau kita perhatikan, kalau untuk penambahan dan penolakan, kita buat seperti biasa. Dan darab pun sama juga. Kita akan darabkan dua fungsi tersebut seperti biasa. Dan untuk pembahagian pun sebenarnya secara umumnya kita akan bahagikan dua fungsi tersebut. Tapi sekarang ni, yang kita fokuskan sekarang, ini adalah apakah domain dia. Ya, apakah domain bagi apabila kita buat operasi penambahan ataupun penolakan bagi dua fungsi untuk pendaraban dan juga untuk pembahagian. Baik, kita fokuskan kepada yang nombor 1 dan nombor 2 sebab dia berkongsi cara yang sama. Untuk domain bagi nombor 1 dan nombor 2, iaitu operasi tambah tolak dan juga darab, domain dia adalah saling persilangan, ya. Hasil tindanan domain F dan domain G. Boleh? Okey, saya ulang semula, ya. Untuk 1 dan 2, domain bagi ini adalah tindanan domain F dan juga domain G. Akan tetapi, untuk pembahagian, kita kena hati-hati selain daripada kita mengambil kira tindanan bagi domain kedua-dua fungsi ini, kita juga kena pastikan yang denominator, yang bahagian bawah ni, ya, tak boleh sama dengan kosong. Boleh? Nanti kita lihat contoh. Saya akan terangkan dengan lebih jelas apakah yang dimaksudkan dengan kedua-dua ini. Baik, kita pergi kepada contoh yang pertama. Ya, ini adalah penambahan ataupun penolakan bagi dua fungsi. Baik, kita ada fungsi yang pertama iaitu fx. Fx sama dengan square root of x tolak 2 dan fungsi yang kedua gx adalah square root of 6 tolak x. Jadi dekat sini kita perhatikan sebelum kita melakukan sebarang operasi di sini, kita cuba senaraikan terlebih dahulu apakah domain dan julat bagi f dan g. Jadi oleh sebab dia adalah merupakan fungsi punca kuasa 2, jadi domain bagi f ini adalah x lebih besar dan sama dengan 2, dan domain bagi g pula adalah x kurang dan sama dengan 6. Boleh yang itu? Boleh, nah? So, selepas kita melakukan pengiraan, jadi ini adalah pengiraan mudah sahaja, ya. So, saya tunjukkan yang operasi plus minus kat sini sama sahaja. Yang kita fokuskan sekarang adalah apakah domain bagi ini. Ya, domain dia adalah tindanan bagi kedua-dua domain F dan domain G. Jadi kita boleh buat satu lakaran mudah dekat sini. Nama line dekat sini kita ada 2, kita ada 6. Nampak kat sini ada 2, ada 6 dan X lebih besar sama dengan 2, so ke kanan, dan X lebih kecil dan sama dengan 6 ke kiri lah. So jadi dekat sini jelas bahawa tindanannya adalah antara 2, 6. Maka dengan mudah kita boleh justifikan domain bagi hasil tambah ataupun hasil tolak dua fungsi ini adalah sebagai berikut. Boleh? Okey, ya. So ini mudah, ya. Yang pendaraban pun sama juga. Ya, pendaraban pun sama juga, cuma operasi dekat sini kena darab lah, kena darab. Boleh yang itu? Okey. Now, kita akan menggunakan fungsi yang sama juga, tetapi kita akan explore
tentang pembahagian. Now, bagaimana pula jika fx bahagi gx? Fungsi yang sama ya? Fungsi yang sama. Jadi untuk menjawab persoalan ini, kita lihat contoh berikut. Benda yang sama juga. Jadi kita perhatikan dekat sini, apabila kita cuba membahagikan dekat sini, so secara umumnya kita akan mendapat hasil yang macam ini. Mungkin kita boleh simplifykan lagi, tetapi memadai kalau kita tunjukkan sampai di sini sahaja. Dan kita perhatikan bahawa di numerator ini, x ini tak boleh sama dengan 6. Sebab kalau x sama dengan 6, bermaksud bahagian bawah ini dah dapat kosong. Ya, so dia dah jadi tidak tertakrif. Jadi, kita masih lagi mempertimbangkan hasil tadi. Sebentar, sekejap ya. Nampak tak yang ini? Yang mula-mula tadi saya dah jelaskan. Selain daripada kita mempertimbangkan hasil tindakan ini, kita juga kena ensure yang denominator ini tak boleh sama dengan kosong. So, kita kena ambil kira ini dulu. Then, kita tengok yang mana satu yang kita kena ubah suai kemudian. Jadi, hasil ini kita boleh ambil. Ya? Sebab hasil ini adalah tindakan dia kan. Ini kita boleh ambil, tetapi beware dekat sini. Dia tak boleh sama dengan 6 kan. Sebab kalau dia sama dengan 6, yang dekat bawah ni kosong. Oleh sebab itu, kita kena buangkan tandaan sama dengan dekat sini. Boleh? Senang kan? Alright. Itu sahaja untuk domain bagi pembahagian bagi dua fungsi. Baik, kita lihat satu lagi contoh untuk pembahagian ini juga, tetapi dia melibatkan 3 fungsi. Contohnya ini ya. Kita ada f, gx macam ni. Kita ada persamaan fungsi kuadratik dekat sini. Ya, x squared plus 1, kita ada 2x, kita ada 1 per x tolak 1. So, jadi kita mula-mula kita cuba senaraikan terlebih dahulu domain masing-masing. So, domain untuk f adalah all real numbers. Domain untuk g adalah all real numbers juga. Domain untuk fungsi h adalah all real numbers, tetapi x ini tak boleh sama dengan 1. Clear yang ini? Okey. So, apabila kita lakukan operasi, okey, dekat sini kita ada penambahan dan pembahagian ya. So, cuma basically kita ada operasi pembahagian lah dekat sini. Cuma yang dekat atas sini ada kita tambah sahaja. Baik, untuk kes ini, kita perhatikan apa yang perlu kita buat. Apabila sebaik kita menggantikan fungsi-fungsi berkenaan, pada peringkat ini kita perhatikan. Dekat sini sahaja, x ini tak boleh sama dengan kosong kan? Sebab kalau x sama dengan kosong, again, bahagian ini yang di numerator ini akan equal to 0 dan benda ini tidak akan tertakrif. Maka kita kena alert dekat sini. So, kita ada satu lagi perkara dekat sini, iaitu x tak boleh sama dengan kosong. Tadi kita dah ada satu benda, iaitu x tak boleh sama dengan 1. Dan kita jumpa satu lagi dekat sini, x tak boleh sama dengan kosong. So, kita pegang itu dulu dan kita lihat apabila kita terus menyelesaikan, sekali lagi pada jawapan akhir, kita jumpa yang ini, which is similar to this one. Yang ini. Boleh? So, jadi apabila kita sampai kepada sini, kita jumpa x tak boleh sama dengan 1, maka kita boleh buat kesimpulan bahawa domain untuk fungsi ini semua-semua ni adalah all real numbers, tetapi x tak boleh sama dengan kosong atau x tak boleh sama dengan 1. Contoh ini mudah sebab kebetulan domain bagi f dan domain bagi g masing-masing adalah all real numbers. Okey? So, ini adalah cara bagaimana kita nak mendapatkan domain bagi hasil tambah ataupun hasil tolak, hasil darab bagi dua fungsi dan juga hasil bahagi bagi dua fungsi. Okey, habis yang itu, operasi ke atas fungsi. Now, kita pergi kepada bahagian kedua, iaitu fungsi gubahan, ya, composite function. Baik, pertama sekali, mari kita pertimbangkan dua fungsi terlebih dahulu, f dengan g, ya, fx dan gx.
Dan fungsi gubahan. So dia ada dua ya. Dia ada sama ada F gubah G ataupun G gubah F. Ya. So untuk contoh ini saya terangkan yang F gubah G lah. G gubah F tu sama je. So jadi fungsi gubahan F gubah G ditakrifkan sebagai yang ini. Ya. F gubah G, so F GX. So maksud dia fungsi G ni berada di dalam F. So macam tu. Dan kita lihat pula domain dia. Ya. Domain bagi F gubah G ditakrifkan sebagai berikut. Jadi dengan erti kata lain sebenarnya apa yang kita boleh faham adalah domain bagi F gubah G sebenarnya dia akan merujuk kepada domain bagi G. Kalau lihat sinilah. Okey. So, domain bagi F gubah G sebenarnya dia merujuk kepada domain bagi G. Kalau saya terbalikkan, contohnya domain G gubah F, maka dia akan merujuk kepada domain F. Boleh yang itu? Okey. So, rajah. Kita lihat dulu rajah F gubah G itu macam mana. So, ini adalah rajah dia, ini adalah X, ini adalah GX, ini adalah FGX. Nampak? So, jelas dekat sini, kalau kita lihat yang ini, fungsi gubahan ini, maka domain dia adalah yang ini, iaitu GX. Nampak tak? So, F gubah G, maka domain dia adalah G. Kalau G gubah F, maka domain dia adalah F. Boleh? Boleh, nah? Okey, jadi kesimpulan. Ini ada dua benda yang penting ya. Yang pertama sekali saya nak sebut yang inilah ya. Kita tengok ini dulu ya. So, jadi ini adalah kesimpulan. Domain bagi F gubah G adalah domain bagi G. Maka, dan domain bagi G gubah F adalah domain bagi F. Boleh ya? So, jangan lupa yang ini. Okey, yang keduanya adalah yang ini. Ini kita kena alert ya, sebab dalam satu-satu hal kita kena check juga. Dan untuk dua fungsi, apabila kita nak gubahkan dia, fungsi gubahan sama ada F gubah G atau G gubah F, pertama sekali kita kena ensurekan yang fungsi gubahan itu wujud. Ya, kalau fungsi gubahan itu tak wujud, maka kita tak boleh buat. So, jadi untuk menentukan fungsi gubahan itu wujud, maka kita kena cek yang ini. Kena cek yang ini. Ya, ini contoh kalau F gubah G ya. So, kalau F gubah G, kita kena lihat julat bagi G lebih kecil. Dalam penulisan dia buat macam ni, iaitu julat bagi G subset kepada domain bagi F. So, tapi dalam ayat yang mudah, sebenarnya kita nak bagi tahu okey, kalau kita lihat sini kan, julat bagi G subset kepada domain bagi F. So, maksud dia G, ini di dalam, julat ini di dalam domain ini kan. So, maksudnya domain ini lebih besar lah. So, jadi kita kena ensurekan nilai bagi domain ini adalah lebih besar kawasan dia berbanding dengan nilai bagi julat. Yang ini, julat G ni. Nanti kita lihat satu contoh macam apa yang saya maksudkan dengan perkara ini. Okey, so cuba kita ingat dulu untuk memastikan contohnya F gubah G ini wujud, kita kena make sure ini berlaku terlebih dahulu. So, ayat dia adalah julat G merupakan subset atau set yang sama dengan domain F. So, mungkin kita tak jelas lagi apa yang dimaksudkan dengan ayat ini. Ini adalah simbolnya sahaja. Tapi nanti kita tengok ya. So, kita ingat kalau F gubah G, maksud dia nilai bagi F ini lebih besar merangkumi kawasan ya, yang lebih besar berbanding dengan ini. Itu dulu. Okey? Baik. Kita pergi kepada satu contoh dekat sini, apa yang saya cuba sampaikan. Katakan kita ada dua fungsi, fx, gx. Fx adalah x squared plus 4, gx adalah square root of x minus 1. Baik, kita senaraikan semua dulu.
Ya, senaraikan satu persatu domain dan julat masing-masing. Domain bagi f adalah all real numbers. Ini adalah fungsi kuadratik ya. Ini adalah fungsi punca kuasa 2. So kalau kita lihat dekat sini, fungsi kuadratik ni adalah fungsi kuadratik yang basic ni akan naik ke atas sebanyak 4 unit. Ini yang melibatkan f lah. Untuk g, fungsi basic bagi square root, dia akan bergerak sebanyak 1 unit ke kanan. Boleh? Baik, berikut adalah domain dan julat dia untuk f. df dia adalah all real numbers. Julat dia adalah y yang macam mana? Y yang lebih besar dan sama dengan 4. Okey, habis yang f. Yang g pula, domain bagi g adalah, so ini kena ingatlah ya, kena tahulah lakaran dia. So, x lebih besar dan sama dengan 1 dan julat dia adalah y lebih besar dan sama dengan 0. So, andai kata ini kita dah tahu, ya, dan betul lah. Jadi, kita perhatikan. Cuba lihat dekat sini, kita perhatikan. Kalau kita lihat betul-betul, kalau kita check, f gubah g dan g gubah f, kedua-duanya wujud. Sebab apa? So, kita lihat satu dulu, ya. Cuba kita lihat nak check yang ni dulu. F gubah g. Ya, f gubah g, syarat tadi adalah yang ini. Iaitu julat g. Kita lihat julat G dengan domain F. Yang mana satu yang akan merangkumi kawasan yang lebih besar. So, sepatutnya domain G ini lebih besar daripada julat G. Jadi, kita lihat domain G. Domain G nombor dia apa? Cuba tengok. Tengok dia punya inequalities dia. Domain G Domain F Domain F adalah yang ini. Domain F adalah all real numbers. Semua nombor X. Semua nilai-nilai X. Besarlah kan? Yang ini pula julat bagi G. Mana julat bagi G? Yang ini kan? Julat bagi G adalah Y yang lebih besar dan sama dengan 0. So maksud dia 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nombor negatif dia tak masuk. Maknanya yang mana besar? Tentulah yang atas ni besar, betul tak? So jadi domain bagi F ini lebih besar daripada julat bagi G. Maka betul lah. Maka kita boleh katakan F gubah G ini wujud. Nampak? Okey, tak apa. Kita lihat contoh yang kedua pula. Yang ini. Cuba kita lihat G gubah F. Dia wujud ke tidak? Kita kena mematuhi yang ini. Kita nak tengok domain bagi G ni lebih besar daripada julat bagi F. Betul ke tidak? Kalau betul, maka dia wujud. So, kita lihat domain bagi G. Domain bagi G mana? Yang ini Domain bagi G adalah X lebih besar dan sama dengan 1. Baik, saya bagi visual ringkas macam ni lah untuk kita memudahkan buat keputusan kan. So, X lebih besar dan sama dengan 1. So, nilai dia X besar dengan 1. So, yang inilah. 1 kat sini, maka ke kanan. Nampak? Ke kanan lah. Yang satu lagi adalah julat bagi F. Julat bagi F mana? Yang ni. Julat bagi F adalah Y lebih besar sama dengan 4. So, kita tengok yang ni lah ya. So, lebih besar sama dengan 4. Ini 4. Lebih besar sama dengan 4 adalah ke kanan juga. So, cuba lihat. Ruang yang bahagian mana yang merangkumi area yang lebih besar? Tentulah yang satu ni betul. So, jadi dengan kata lain, domain bagi G ni, nombor kat sini, lebih besar daripada julat bagi F. Oleh sebab itu, kita boleh justifikan G gubah F ini wujud. Boleh? Okey. So, ini perkara pertama yang kita kena ensurekan, sebab kalau dia tak wujud, maka kita tak payah buat. Tak boleh buat pun. Ya? Dia akan konflik dengan banyak perkara nanti. Baik. Yang seterusnya adalah pengiraan bagi fungsi gubahan. Ini mudah sahaja. Saya bagi contoh mudah dekat sini. Ini adalah soalan dia ya. Yang dalam kotak ni adalah soalan dia. So, x squared plus 4 and square root x minus 1. So, kalau f gubah g, maka f gx. So, gantikan gx ini, masukkan ke dalam fungsi f tadi. Ya, so maksud dia yang ini
Ini Gx kan? Ini Gx. Gantikan Gx ini ke dalam sini. Ya, so jangan lupa ada kuasa 2 kat sini. Oleh sebab itu, kita akan perolehi pengiraan seperti berikut. Ini kena alert ya, jangan salah dekat sini. Dan akhirnya apabila kita simplifykan semua benda, maka kita akan dapati hasil akhir bagi fungsi gubahan ini merupakan suatu garis lurus, iaitu X tambah 3. Boleh? Okey, domain dia apa? Domain bagi F gubah G. So tadi kita dah bincang, kalau untuk F gubah G, domainnya adalah tertakluk kepada domain G. Ingat? So cuba kita lihat domain G apa? Ini dia domain G. Domain G adalah X yang macam mana? X yang lebih besar sama dengan 1. Maka inilah dia domain jawapan kita nanti. Jadi, oleh sebab itu, domain bagi F gubah G adalah X yang X yang macam mana? X yang lebih besar dan sama dengan 1. Cumanya apabila kita nak menentukan julat ya, apabila kita nak menentukan julat untuk fungsi gubahan, sebenarnya kita lihat hasil akhir ini. Nampak tak ni yang saya gerakkan mouse ni, X tambah 3 ni. Ini adalah suatu garis lurus, bukan? Alright? So, apabila kita nak dapatkan julat dia, kita kena tengok ini dulu. Tetapi, kita kena hati-hati, kita perlu mempertimbangkan domain yang kita baru dapat tadi. Ya, kita kena follow domain ini. Maksud saya apa? X tambah 3 ni adalah garis lurus kan? Jadi, cuba tengok visual ini. Tengok ini, saya besarkan. Nampak tak ni? Garis ini, yang panjang ini, bukan yang bold ni. Ya? Garis yang panjang ini sebenarnya adalah X tambah 3. Boleh? Tapi, apabila kita nak menentukan julat, kita kena patuhi domain yang baru kita dapat tadi. Domain yang kita dapat tadi adalah X lebih besar dan sama dengan 1. Maknanya, ada bahagian yang akan kita buang. Jadi, kalau ini 1, maka yang bahagian dekat bawah ni, yang saya gerakkan mouse ni, kita kena delete. Jadi graf sebenarnya hanyalah graf yang bold ni. Yang ini sahaja. Start daripada sini dan ke atas. Boleh? Itu caranya kita nak menentukan julat. Ya, bagi fungsi gubahan. Maka daripada graf ini, yang bold ini yang ini, maka kita dengan mudah menentukan julat dia, iaitu Y lebih besar dan sama dengan 4. Boleh nah? So, kita lihat satu contoh untuk pengukuhan kita. Kita pertimbangkan dua fungsi ini pula. Fx sama dengan square root of x dan gx adalah x squared plus 4. Jadi, kita senaraikan terlebih dahulu yang ini Ini saya terangkan domain bagi f, julat bagi f seperti berikut. Kamu boleh lihat. Dan julat bagi domain bagi G dan julat bagi G adalah seperti berikut. Kita just by looking at this, kita dah boleh dapat tahu apakah domain dan apakah julat. Ini perlu buat. Ya. Kita perlu senaraikan terlebih dahulu, dan yang ini saya tak tunjuk. Cuma kita boleh check lah. Dan kalau kita check betul-betul, kita akan dapati gubahan bagi FG dan GF sebenarnya kedua-duanya wujud. Jadi, apabila kita nak buat pengiraan, baru boleh kita buat kira. Kalau dia wujud, kalau tak wujud, tak boleh buat lah. So, jadi contohnya katakan kita pertimbangkan pengiraan bagi G gubah F. Di mana nanti kita akan melihat apakah domain dan apakah julat bagi fungsi gubahan ini. Untuk pengiraan, kita lakukan satu persatu. Jadi akhirnya apabila kita dah buat substitutekan benda-benda macam ni, kita masukkan, kita simplifykan, kita akan dapati hasil akhirnya adalah x tambah 4, which is a straight line.
garis lurus kan. So kita pegang ini dulu, tapi kena hati-hati. Bila nak kira julat, kita kena pertimbangkan domain dia terlebih dahulu. Jadi kita kena decidekan domain dia. Jadi kalau kita nak dapatkan domain bagi G gubah F, maka domain dia adalah merujuk kepada domain F. Kalau kita lihat dekat atas tadi, domain F adalah apa? Yang ini. X besar dan sama dengan kosong. Maka ambil terus yang ini. Inilah domain kita sekarang. Jadi, secara ringkasnya, ini ya. Domain bagi G gubah F adalah X. X yang macam mana? X yang lebih besar dan sama dengan kosong. But, untuk yang julat, by default, kita kena tengok yang ini. Ini adalah garis lurus. Jadi, tengok yang ini. Sepanjang-panjang ini adalah garis X plus 4. Semua-semua ni. Tapi kita tak boleh ambil ini semua. Sebab kalau kita ambil ini semua, maka julat dia jadi apa? Julat dia akan jadi all real numbers kan? Jadi tak boleh macam tu. Kita kena follow domain yang baru kita dapat tadi. Domain ini bagi tahu X ini lebih besar dan sama dengan kosong. Maka sampai sini aja. Sampai sini aja. Dengan kata lain, garis ini yang saya gerakkan mouse ini, garis ini kena buang. Kena delete lah. Ya? Kena buang. Garis yang sebenarnya adalah daripada sini dan ke atas. So, once kita dapat lakaran ini, maka dengan mudah kita boleh menentukan julat dia, iaitu Y. Y yang macam mana? Y yang lebih besar dan sama dengan 4. Okay guys, so saya rasa sampai sini dulu video kita. So, thanks for watching. See you in the next video.